Okey, Ustaz, untuk sempurna dalam beribadah, selain daripada rukun dan wajib sebagai syarat, boleh Ustaz sharekan pada pendengar bagaimana cara berpuasa Rasulullah agar kita yang memang umatnya dapat ikuti, mungkin daripada segi persiapan rohani dan jasmani. Rasulullah SAW di bulan puasa pada permulaannya ya, Nabi akan berhenti makan kira-kira dalam di antara jarak berhenti tu ke waktu subuh dalam bacaan 50 ayat Quran dalam 20 hingga 25 minit. Tapi ini bukan menunjukkan makruh ataupun haram kita makan sampai waktu imsak tu. Tak ada dalil. Cuma Nabi dia akan pergi melakukan ibadat dia di antara jarak dia berhenti makan ke jarak waktu subuh. Dia tidak menunjukkan kepada pengharaman atau seumpama dengan dia. Tapi kalau kita better, bagus lepas kita dah, contohnya sekarang ni subuh 50, 55, kita berhenti setengah. Itu bagus untuk kita persiapan kita nak pergi masjid tak adalah, ke bilik kita lah di rumah. Yalah. Berzikir, dan waktu sahur itu adalah waktu yang terbaik untuk kita beristighfar. Dalam Quran sebut wabil mustaghfirina bil ashar. Allah Taala memuji golongan yang beristighfar di waktu sahur. Dan itu ibadat yang paling terbaik. Kemudian kita boleh memuzakarah Al-Quran sebab Nabi di bulan puasa Nabi bermuzakarah tadarus Quran dengan Jibril. Dan juga di bulan puasa ni kita boleh memperbanyakkan sedekah. Karena disebutkan Rasulullah ajwada fi Ramadan, sangat pemurah di bulan Ramadan, lebih pemurah daripada angin yang datang. Maksudnya Nabi sangat pemurah. Begitu juga kita boleh memperbanyakkan kita katakan zikrullah, doa. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang sangat barakat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita beristighfar, untuk kita bersalawat, untuk kita berzikir. Dan ini di antara benda-benda yang kita boleh lakukan dan amalan-amalan yang waktu malamnya kita mendirikan tarawih. Dan kita sekarang ni berada di tempat yang tepat, iaitu melaksanakan tarawih di rumah kita. Sama ada 8, ada hadis sabit 8 rakaat, ada 20 rakaat. Jadi siapa yang nak buat 8 maka itu adalah baik untuknya. Siapa nak buat 20 pun lebih baik kerana dia lebih banyak perbuatan amal ibadatnya. Yang penting jangan bergaduh. Kurangkan pergaduhan, itu sunnah yang terbesar dalam bulan Ramadan. Pernah dengar tidur orang yang berpuasa itu juga ibadah. Tidur bagi orang yang berpuasa itu juga ibadah ya Ustaz. Tapi tidur yang bagaimana? Maksudnya tidur orang yang berpuasa macam mana yang dianggap sebagai ibadah? Sunnahnya berlaku pada malam tidur ini. Namun di waktu bulan puasa, kalau kita tidur untuk mencari tenaga, misalnya kita nak buat qiyamul di waktu malam, bukan pada waktu-waktu duha ataupun waktu-waktu yang tidak digalakkan tidur selepas asar. Misalnya sebelum zuhur kita tidur. Sebelum zuhur? Ya. Ataupun lepas zuhur kita tidur sikit sebab letih. Kita nak simpan tenaga. Selalunya kalau siapa yang buat tahajud, dia kena tidur juga waktu siang supaya ada reserve energy tu untuk tengah malam. Tapi tidur yang tidak digalakkan ketika berpuasa. Tidur di waktu-waktu yang kita disunatkan beribadat, lepas subuh, waktu duha, selepas asar. Waktu duha tu lingkungan pukul berapa Ustaz? Duha setengah jam atau 20 minit selepas naik matahari. So 7.30 atau 7.40 kita dah disunatkan kita bergerak. Okey. Lakukan, hatta kalau kita buat cuci rumah pun tak apa. Kita bersihkan rumah pun okey, sebab waktu tu waktu makruh. Sebab itu Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis riwayat Ahmad. Allah ya Tuhanku, berkati umatku pada awal waktu subuh. Sebab tu para sahabat dulu start berniaga selepas subuh, dah start buka kedai dah. Tapi maksudnya start boleh tidur balik pukul berapa Ustaz? Mungkin dalam pukul 11, pukul 12 kita tidur sekejap. Jangan kita ambil waktu duha. Waktu duha ni dalam Quran banyak orang diazab waktu duha daripada bermain dan juga tidak dia bersungguh-sungguh dalam beribadat dan bekerja. So perlu kita tahu, bukan maksud tidur dalam bulan Ramadan itu ibadat kita tidur sampai ada orang tidur 20 jam ya. Tidur je malam. Tidur ke pensan tu Ustaz? Ya. Tidur ke pensan tu 20 jam. Ya, dia buka puasa pun pukul 10. Dia tidur lepas sahur sampai ke 10 malam. Itu pelajar dululah depa tidur. Ustaz, sorry saya nak fahamkan betul waktu duha tu. Maksudnya kita tidak digalakkan tidur lepas subuh. Ya. Sehingga dalam pukul 10 macam tu. Ya, kalau kita nak tidur juga kita ambil waktu yang bukan disunatkan sangat beribadat. Sebab waktu duha ni yang paling power tu dalam pukul 8, 9 tu kita digalakkan beribadat kepada Allah. Walaupun
pukul 11 tu masih waktu duha lagi, tapi kalau kita nak rehat boleh sekejap. Bagi mereka yang tidak bekerja, kalau bekerja tak boleh. Kerja tak boleh. Kita tunggu waktu time rehat dulu 12.30 ataupun pukul 1. Sebab haram tidur kerja, melainkan waktu tu hanya diberikan 5 minit untuk berehat, tea time dan sebagainya, itu dibolehkan. Jadi ini benda yang penting sebab tidur ini ada waktunya. Kalau kita silap tidur, rugi kita. Siapa yang tidur banyak di dunia dia akan menyesal di akhirat. Allah Akbar. Kita ni faham, ini pertama kali kan kita berpuasa dalam fasa PKP ni kan. Kalau di luar tu bolehlah juga kita kata perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita bila kita tengok orang pakai seksi kan. Bila kita terpandang adalah benda-benda yang terlintas depan mata. Tapi bila di rumah ni ada tak perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita? Ya, tak boleh. Cantik dah, Apabila terlampau lalai je dalam melihat hiburan atau gambar-gambar yang mungkin seksi. Ya, walaupun gambar seksi tak sama dengan orang seksi, tapi tetap mengambil syahwat yang sama. Itu juga kalau berlaku pergaduhan dengan suami isteri. Patutnya kita disunatkan bulan Ramadan, di antara sunah-sunah yang patut kita hidupkan, kurangkan pertengkaran hatta dengan isteri. Isteri pun jangan bergaduh dengan suami, sebab waktu ni waktu dengan Allah. Only for our God. Jadi kita nak bersama dengan Tuhan kita. Kalau ada benda yang kecil-kecil tu kita ignore lah, kita janganlah fikir sangat. Betul lah. Sebab bila banyak sangat duduk rumah ni, bergaduh banyak dengan isteri. Dulu kita tak bergaduh sebab Abang Rahim keluar pukul 6, pukul 5. Kan ni? Kita Abang Rahim daripada pagi muka kita je. Iyalah. Tak gaduh. Saya tak gaduh. Kita pesan kepada itu Abang Rahim memang luar biasa. Contoh. Contoh Abang Rahim. Tapi saya tahu tak faham. isteri-isteri di sana jangan terlampau marahkan suami. Gunakan kesabaran itu untuk dapat pahala, sebab gandaan pada bulan puasa ni luar biasa. Dan ramai orang tak nampak, mereka duk nampak sembahyang tarawih, tapi kesabaran tu pahala lebih besar daripada tarawih. Sabar. Kesabaran itu pahala yang tidak ada kesudahan. Sebab itu orang yang bersabar dia berjaya. Man sabara zafara. So di antara benda yang boleh menghilangkan pahala kita pergaduhan. Ataupun bercakap, dah tak tahu dah buat apa, sembang dengan suami, cerita apakah hai keburukan orang lain. Disebabkan kita ada IG, kita ada banyak di media sosial yang mungkin menceritakan tentang orang. Jadi kita kan daripada berkata kepada orang, kita fokus berzikir, dan itu lebih baik. Dia nak tanya pada Ustaz lah, Ustaz. Kan ini bulan puasa kan. Salah ke Ustaz kalau kita ni membuat sesuatu tu, gila kita dah terbiasa bila orang cakap kalau buat ni ganjaran dia berlipat ganda. Buat ganjaran ni dapat double. Kerana kita teringatkan benda-benda yang berdouble-double tu. Jadi salah tak Ustaz? Mengejar pahala double tu lah. Apa yang dilakukan untuk mengejar di sisi Allah tidak ada kesalahan apa-apa. Dan ia tidak dianggap sebagai riak ataupun syirik. Kerana itu merupakan tuntutan. Nabi bersabda, fa idza sa'altumullah, bila kamu nak minta doa kepada Allah, fas'alul fidausal a'la, mintalah syurga yang paling tinggi. So ia sebagai satu, kalau dalam management orang panggil satu motivation. When you dia panggil perform, betul ada effort, you get the dia dipanggil outcome ataupun reward. So Tuhan bagi tawaran-tawaran, kita mesti ada kita punya effort kita, kemudian kita perform, akhirnya Tuhan bagi ganjaran. Itu adalah satu benda yang sangat mulia. Sebab kita tidak berinteraksi dengan makhluk, kita berinteraksi dengan Allah. Orang kata buat begini, pahala macam ni, buat. Itu di antara tanda-tanda ikhlas. Orang yang ikhlas cepat berubah untuk melakukan benda yang terbaik. Allah Akbar. Ya. Ini orang cerita tak terkesan-kesan ni, teruk. Betul lah. Jadi tak salah lah buat sesuatu mengejar ganjaran Allah. Tidak salah. Abang Rahim pun yang comel, tak salah. Boleh saya simpulkan, di bulan Ramadan ini kita mempertingkatkan amal ibadat yang mungkin kita tertinggal di waktu bulan-bulan terdahulu, seperti membaca Al-Quran, berselawat dan beristighfar, sembahyang berjemaah dan sembahyang pada awal waktu, dan jangan lupa bersahur. Mungkin kadang-kadang kita dah terbiasa duduk di rumah ni tak nak bersahur. Ingat, kebaikan kita ni apabila kita memperlewatkan sahur dan mempercepatkan berbuka puasa. Jadi itu di antara sunah-sunah yang perlu kita hidupkan. Bersahur tu penting. Setengah sebab kita tengok kadang-kadang remaja-remaja kita ni mereka confident, tak apalah, malas nak bangun sahur. Jadi kita puasa straight. Tapi walaupun mungkin kita kuat, ada tenaga, tapi sunnah itu sangat muakkadah.
benda tu sangat ada barakat. Fa inna fis suhuri barakatan. Pada makan itu waktu sahur ada barakat, dan tindakan kita tu ada barakatnya, yang mana hanya Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu sejauh mana barakat itu yang akan digunakan kepada orang yang bersahur. Itu benda yang sangat penting, dan mengawalkan beberapa puasa. Walaupun kita tak pernah di rumah dan seumpama dengan dia, tapi kita kena awal azan saja. Pastikan bukan azan TV, azan maknanya yang masuk waktu. Takut-takut kita ni waktu yang berlainan. Jadi cerita lain pula kita ikut azan KL, kita duduk di Kedah, itu tak boleh. So berarti azan yang setempat kita buka dengan segera, kerana itulah sunnah-sunnah yang perlu kita hidupkan. Dan kita banyakkan berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala kita dan juga memudahkan semua urusan kita, insya-Allah. Itu di antara benda-benda kita boleh. Amin ya rabbal alamin. Ya.